Hai, assalamualaikum guys, welcome back to AR Vlogs. Woi, alright guys. So sebelum kita ceritakan, sebelum kita mula kisah seram ni untuk episod 2 ni, aku nak beritahu just aku pakai mic yang ni je, and aku backup juga mic kat sini sebab kita takut audio ni ada problem ke apa kan. Jadi tak apa, tak penting pun untuk korang tahu sebenarnya. Tapi mungkin korang tanya, Acad ni nak pakai berapa mic? So aku terus, sebab aku lebih suka pakai mic yang aku tengah pegang ni berbanding yang ni kalau untuk cerita-cerita yang macam ni. Tapi aku backup juga in case jadi apa-apa. Alright, so jom lah kita mulakan kisah seram kita. Sebab ramai juga yang minat dengan aku bercerita seram ni. Aku just cerita je, tahu korang minat sebabkan apa. Tapi it's okay, kita akan cerita juga. Alright, so untuk kisah yang pertama ni, kisah daripada follower aku, dan aku namakan kisah seram ni adalah homestay. Homestay puaka lah cerita dia. Alright, so homestay, kejadian ni terjadi pada tahun 2015, which is benda tu daripada dah berapa tahun? 2015, 2023, maknanya dah around 8 tahun dah berlalu. So sekarang ni 2023 dan benda ni terjadi pada tahun 2015. Alright, so aku namakan watak utama kita pada hari ni adalah Mia guys. Alright, so Mia ni dia orang cakap apa, dia ada majlis saudara dia kahwin dekat Penang. So dia dengan family dia ni decide untuk pergi sana. Dia decide untuk pergi sana dalam orang cakap apa, majlis esoknya, tapi dia bergerak hari ni. So maknanya kena sewa homestay lah dekat sana. So ada pakcik ni, pakcik dia ni dah jumpa homestay daripada kawan-kawan pakcik dia sendiri. So dalam homestay tu, kira macam dorang ajak, biasalah kalau family-family kita kahwin ke, saudara mara kita kahwin ke, mestilah dorang ada sediakan homestay. So dorang duduk dekat homestay. Dalam homestay tu ada 4 family yang duduk dekat sana lah. Alright, so nak cerita pasal homestay ni, kawan pakcik tu cakap sebelum ni dia biasa dia tak buat kalau orang untuk sewa sekejap ni, biasanya dia buat untuk sewa bulanan yang macam untuk orang rent lah kan. So sebelum ni yang duduk dekat situ adalah seorang cikgu praktikal perempuan yang kerap duduk situ. Kebanyakan cikgu sebab homestay tu dekat dengan sekolah lah. So penyewa dekat situ adalah kebanyakannya perempuan. Alright guys, so keadaan rumah tu agak menyeramkan. Sebab apa? Sebab bila diorang masuk tu, keadaan rumah tu macam dah ditinggal lama, macam orang tuan rumah pun tak ambil tahu sangat apa semua. Tapi disebabkan kawan pakcik punya hal, diorang pun stay je lah kat situ. Sebab pakcik dia tak tahu pun lah keadaan rumah tu macam mana, macam sewa gitu, macam tu je lah. So keadaan rumah tu macam orang tinggal lama, dah berabuk. Lepas tu ada macam barang-barang yang diorang tinggal, macam barang-barang mandi, pakaian dekat dalam tu diorang tinggal macam tu je. Lepas tu bersawang apa semua. Lepas tu adalah benda-benda macam barang-barang orang yang macam dia main tinggal macam tu je, macam tak payah sewa lari, lebih kurang macam tu. Rumah bersawang. And then yang paling teruk sekali guys, diorang kena kemas sendiri guys, kena mop sendiri, kena lap lantai apa semua, kena bersihkan ni sebab berabuk sangat rumah tu. So diorang pun macam dah tak ada pilihan, and then dah penat sangat. So diorang pun decide untuk duduk je lah, and 4 family kat situ nak takut apa. Sebab rumah tu besar gila guys. Rumah tu ada 5 bilik, ada 2 bilik air macam tu. Kau bayangkan rumah aku yang besar ni pun 4 bilik je, apatah lagi 5 bilik. Confirm rumah tu besar gila. And owner cerita ni tak bagi tahu aku rumah tu berapa tingkat apa semua, tapi aku imagine dalam 3 tingkat macam tu lah, lebih kurang aku rasa. Alright, so rumah tu ada 4 family yang duduk. Alright, so kira macam satu family dapat satu bilik. Mungkin satu bilik je lah yang tak berpenghuni kan, aku tak sure macam mana. Lepas tu dia pun macam dah habis kemas apa semua tu, dia try buka aircon. Dia cakap bau busuk gila, mungkin dah lama tak buka. So mungkin disebabkan dia punya bau pun dah macam macam aku pun kadang-kadang macam tak balik rumah seminggu ke apa, bila buka aircon dia akan keluarkan satu bau yang hapak tau. Mungkin disebabkan dah lama tak buka aircon tu. Alright, so vibe dalam keadaan rumah tu, dia setiap kali dia kemas ke apa, dia lalu-lalang ke apa, diorang punya vibe tu rasa benda-benda yang negatif lah, benda-benda yang tak best lah kat situ. Diorang rasa macam meremang je setiap masa. Yang si Mia ni lah, sebab si Mia ni je yang rasa macam tu, yang lain macam diorang tak beritahu. So dia ambil benda tu sebagai, oh tak, mungkin aku je ke yang rasa macam ni, nak tahu apa, ramai kot kat sini. Sebab diorang pun tak ada berbunyi pun pasal benda-benda macam ni. So dia just macam biar je lah, tak ada apa, positif je lah kan. Lepas tu sampailah keadaan tu okey je daripada pagi tengah hari apa semua.
keadaan tu okey je, tak ada masalah pun. Sampailah maghrib guys. Sebab malam tu diorang decide untuk sebab majlis esok. So malam tu diorang decide untuk macam lepak kedai makan, lebih kurang macam dengan family gathering macam tu kan, untuk lepak kedai makan. So berebut lah diorang ni manda. Sebab memang rumah tu besar, tapi 2 bilik air je. Nampak sangat itu adalah rumah yang lama tau. Sebab rumah lama memang banyak bilik, tapi bilik air dia sikit je. So bilik air dia ada dekat dapur satu, and dekat bilik master bedroom satu lah. And master bedroom ni family dia yang duduk. Alright. Aku rasa family master bedroom yang diorang tinggalkan untuk kosong, untuk mandi saja, untuk tukar baju apa semua lah. So diorang malam tu maghrib tu semua dah, orang cakap apa, berebut mandi apa semua kan. Sebab ada 4 family, 2 bilik air je. Jadi diorang berebut lah. And then ada yang mandi sekali apa semua. So macam yang budak-budak ni semua, yang orang-orang muda ni semua, diorang bagi orang tua dulu lah yang mandi apa semua. Lepas tu dah siap orang tua apa semua ni. So Mia dengan kakak dia ni tentu tinggal 2 kakak dia and juga Mia. Alright, so Mia ni macam cakap kakak pergi mandi dulu, sebab kakak dia ada 2 orang. So kakak dia yang seorang ni mandi dekat dapur, seorang lagi mandi dekat bilik master bedroom tu lah. Okay, dah baru masuk 5 minit, blackout guys. Tiba-tiba blackout satu rumah. Blackout satu rumah, and then kakak dia yang dekat dapur tu berjaya keluar. Tapi kakak dia yang mandi dekat master bedroom tu tak dapat nak keluar. Dia macam jerit dan menangis apa semua. And then Mia dengan abang dia ni pergi dekat bilik master bedroom tu untuk tengok kakak dia lah kan. Lepas tu tiba-tiba boleh buka pintu tu, tiba boleh buka. And then kakak dia keluar macam menangis. Dia cakap tadi pintu ni tak boleh buka, macam ada orang kunci daripada luar. Lepas tu dia dapat rasa macam ada apa panas kat belakang. Mungkin ada something, ada someone yang tengah dekat belakang dia. So sebab tu dia takut and sampai menangis lah kakak dia. Lepas tu keadaan tu okey, tak ada masalah. And then diorang pun keluar lepak macam biasa. Lepas tu tepat pada pukul 10 tentu diorang balik ke homestay balik lah. Pukul 10 lepas dah lepak semua pukul 10. So macam biasalah, kalau kita ni tidur dengan balik kampung apa, mestilah berlonggok-longgok kat depan tu kan. And then biasalah orang tua yang akan tidur dulu. And confirm kalau kau ada sepupu yang dah lama tak jumpa, confirm kau akan borak-borak lama dengan diorang. So malam tu mak dia dah pesan dekat dia, kau boleh tidur sekali lah dengan mak dia dengan ayah dia satu bilik. Kira macam family dia satu bilik lah. So malam tu dia macam dia nak teman family, dia nak teman dia punya saudara yang kat depan. Sebab saudara dia tidur seorang je kat depan tu. So dia decide untuk macam okay, tak apalah malam ni kita overnight kononnya. Sebab dah lama tak jumpa sepupu. So nak borak-borak so benda tu normal lah kan. So yang dekat luar sekarang ni ada dua orang apa ni. So dekat luar sekarang ni ada pakcik dia. Pakcik dia tak sure belah mana. Pakcik dia, makcik dia, ada saudara dia, ada 2 kakak dia dan juga Mia. Diorang macam borak lepak-lepak apa semua. Diorang kakak-kakak dia dengan saudara dia duduk rancak borak. Tapi si Mia ni dah mengantuk. And then sampai tu dah menguap-nguap apa semua. Lepas tu Mia ni tertidur guys. Alright, time dia tertidur tu dia perasan jam baru pukul 11 lebih macam tu. Kakak dia semua dah rancak borak. Lepas tu korang tahu apa jadi. Mesti korang tahu ni, sebab benda ni aku rasa semua orang pernah jadi. Kau dah tertidur awal and then selepas tu kau tersedar pukul 2 pagi. And then kau dapat tahu yang semua orang dah tidur. So mesti dalam otak kau tertanya-tanya, aku tidur ke? Kenapa macam aku rasa aku tidur sekejap ke, tapi tiba bangun semua dah tidur, semua dah gelap apa semua. Kau pun dah dalam, ada orang letak kat bantal, dah ada selimut apa semua. Macam sekejap je benda tu jadi. Alright, so pukul 2 pagi tu macam biasa lah, bila kita terjaga malam ni, nak tidur balik susah. So yang Mia ni macam okay, aku try tidur. And dia tak terfikir langsung pasal kejadian maghrib tadi. Dia macam relax je. Dia try untuk tidur balik sebenarnya, tapi tak dapat. Tidur macam mata tak dapat. Lepas tu dia ni si Mia ni dia tidur hujung sekali sebelah sepupu dia and membelakangi dapur dan juga laluan ke bilik lah. So maknanya kalau daripada dapur ni boleh nampak dia, daripada bilik pun boleh nampak dia lah, sebab dia tidur hujung sekali lah. Alright, so dia tiba-tiba macam terfikir pasal kejadian petang tadi. Dan dia fikir dia bunyi sesuatu, iaitu dekat bilik air dekat dapur tu dia bunyi macam ada orang ada orang cuba buka pintu dia, macam bunyi yang macam tu lah, bunyi yang macam orang try buka tu kan, 2 kali. So dia try fokus, betul ke aku bunyi ni kan. Lepas tu dia pun macam biar dah lama. Memang aku cerita walaupun ni bukan cerita aku. Dia macam dah biar lama apa semua. Tiba lain pula yang bunyi, iaitu bunyi tapak kaki yang macam on the way ke dia. Dia pun apa lagi, automatik kalau bunyi macam tu kau tak ada masanya nak pandang belakang. Kau terus ambil selimut, kau tutup muka kau, betul tak? Alright, so dia macam makin dekat. Macam dah cerita hantu tau, macam dekat apa semua. Benda tu makin dekat. Pap.
Itu yang seram tu. Bila kau dengar bunyi makin dekat, lepas tu dia terdiam. Dia jadi macam, "Uish, alamak, kau kat mana ni? Kau kat mana ni tu?" Macam tu kan. So dia pun macam biar je lama-lama. Lepas tu dia try buka. Dia buka selimut, tak ada apa-apa. Lepas tu dia macam try untuk tidur lagi. Lepas tu dia masukkan selimut dalam dia masukkan kepala dalam selimut. Dia dapat rasa macam ada someone yang tengah intai dia lah. Tapi aku tak sure keadaan tu macam mana. Sebab of course lampu dah tutup, so penglihatan kau pun sama-sama kan malam tu kan. Jadi aku pun tak sure apa yang dia rasa time tu. And then dia rasa tak sedar hati, dia pun kejut lah kakak dia. Bila dia kejut kakak dia macam baru lepas macam macam tu. So kakak dia ada cerita je. Kakak dia cakap ada benda tindih kakak dia malam tu. Baru je selepas dia ni kejut kakak dia. Sebab orang kena tindih kan, biasanya kalau kita sentuh dia terus baru boleh dia bangun kan, macam tu. So kakak dia macam nangis-nangis lah. Dah nangis macam tu. Dan tu macam kakak dia bersyukur gila yang adik dia kejut, yang si Mia ni kejut time tu. So diorang pun decide untuk tidur dekat bilik mak ayah dia. And then bagi tahu mak ayah dia yang diorang kena kacau apa semua. So mak dia pun suruh buka phone. Satu phone ni diorang memang sediakan untuk bacaan surah apa semua. Yang peliknya si Mia ni try scroll ayat surah apa semua tu, tak ada langsung. Lepas tu kakak dia ni sampai dah macam marah, "Kau tak boleh tipu aku lah apa semua kan." Sebab dia ingat Mia ni tipu. Tapi si Mia ni pun bagi dekat kakak dia, "Okay, kau tengok sendiri." Scroll dekat situ memang dah tak ada ayat surah apa semua. Lepas tu mak dia baca-baca dan mengucap apa semua. Dia pun dah baca ayat kursi apa semua, dah baca apa-apa dalam hati. And then dalam phone tu baru ada, itu pun surah Yasin je guys. Alright, so dia pun buka surah Yasin apa semua, bagi letak kat ruang tamu, bagi terbuka apa semua. Sampailah keesokannya. Alright, so bila sampai keesokannya, so dia punya saudara pun tanyalah kenapa buka, ada something yang jadi. Betul, dia pun cerita lah kan. Lepas tu abang dia pun ada cerita juga. Yang abang dia cakap malam tu abang dia kena kacau. Sebab abang dia tidur sekali dengan mak dengan ayah dia juga, dekat satu bilik tu. So pintu bilik mak ayah dia tu macam terbuka sikit lah kan. So boleh nampak pandangan kat luar, pandangan toilet tu. Abang dia cakap abang dia bunyi macam switch buka tutup apa semua. And then abang dia nampak macam ada orang lalu. Tapi budak tu kecil. Padahal dekat rumah tu tak ada pun saudara mara dia yang kecil. Semua yang dah besar-besar lah kiranya, yang tak ada budak kecil apa semua. Itu yang apa yang abang dia dengar lah. Tapi abang dia ni berani sikit. Abang dia macam cakap dalam hati, "Okay, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Kalau kau kacau aku main sepak kau budak kecil." Abang dia jadi berani sikit lah. So esoknya diorang pun dah pergi majlis apa semua. Lepas tu balik pada majlis, diorang check out. Lepas tu diorang ada mimpi, dia ada mimpi sikit. Tapi cerita tu terlampau panjang. Dia mimpi ada seorang budak ni lah. So kejadian tu macam tu je lah. Dia just jadi, dia tak nampak apa-apa pun malam tu. Diorang just homestay tu dah tinggal lama. Jadi korang lepas ni kalau korang nak sebab kejadian aku kat homestay pun banyak sebenarnya. Sebab aku kadang, sebab aku ni banyak travel tau. So bila aku dah banyak travel ni, aku banyak sewa Airbnb yang aku pun tak tahu. Pastikan korang tengok review dulu lah. Kadang-kadang korang kena tengok tempat yang korang sewa tu macam. Sebab aku pernah banyak kali kena kacau kat homestay. And then bila tengok balik feedback tak pernah orang duduk kat situ. Lepas tu bila tengok balik, baru tulis nama tempat, dah ada orang Google pasal seram kat situ. So korang hati-hati lah. Lepas tu korang kena, kalau boleh tengok betul-betul juga. Kalau agak-agak rumah tu macam kotor, bersawang apa semua, better minta refund balik dengan owner. Sebab bahaya benda-benda macam ni. Sebab kita tahu apa yang duduk, apa kisah lah rumah tu, apa orang duduk dalam tu, kenapa dia penyewa lari. Ada sebab benda-benda macam tu lah kan. Alright, so guys, itu adalah kisah yang pertama. Korang rate keseraman dia macam mana. Tapi hari ni kita akan cerita iaitu cerita kisah yang kedua lah. Ramai orang cakap forex ni agak berisiko. Yes, memang forex ni agak berisiko. Tapi kalau korang betul-betul ambil pendekatan yang teliti, sebenarnya forex ni adalah satu sumber pendapatan yang baik untuk korang. Sebab itulah OttaFX menyediakan the best service untuk klien-klien diorang, di mana selain daripada interface yang friendly, diorang juga menyediakan peluang kepada orang ramai untuk berdagang forex bila-bila masa dan apa saja korang nak. Tiada cara untuk berjaya dalam masa sehari kalau tanpa ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. OttaFX juga banyak menyediakan bahan pembelajaran, antaranya diorang menyediakan webinar dalam pelbagai bahasa, live trading session, market analysis, tips dan news dan juga lain-lain. OttaFX sangat mengambil berat tentang klien-klien mereka. Sebab itulah mereka menyediakan support team yang aktif selama 24 jam untuk menjawab ke semua soalan korang. OttaFX juga menyediakan zero commission semasa korang nak deposit dan juga withdraw, split terendah dalam pasaran, tiada yuran tersembunyi, tiada delay dan banyak lagi kebaikan. So mana korang dapatkan aplikasi OttaFX ni? Korang boleh pergi ke Play Store ataupun App Store untuk dapatkan OttaFX ni. Lepas tu korang download, korang sign up. Lepas sign up korang boleh start trading dengan OttaFX. Senang je guys. Alright guys, so korang boleh download OttaFX di Play Store ataupun App Store sekarang.
So kisah yang kedua ni aku namakan tajuk dia sebagai Campus. Alright, so ini kisah daripada follower aku juga, seorang wanita yang aku namakan dia Laila, bukan nama sebenar. Kenapa Mia dengan Laila? Sebab main ML sekarang tak sok. Alright, so aku namakan dia Laila. Alright, so Laila ni seorang student di universiti bla bla bla, tak boleh beritahu sebab nanti aku kena saman. Okay, so si Laila ni malam tu dorang ada buat assignment lah. Dorang buat assignment, dah ada buat assignment. Ada yang duduk kat meja, ada yang duduk kat katil. So aku korang imagine dalam ni, sebab owner tak beritahu berapa orang dalam bilik assignment tu. So yang si Laila ni ada si Siti dan seorang lagi lah, kawan dia ni. Kawan ni just pelakon tambahan je lah, bukan pelakon tambahan, watak tambahan. So ada Laila, Siti dan juga seorang lagi. Alright, so malam tu diorang buat assignment. So yang Siti ni, bila dia dah macam dah penat apa semua, so dia macam biar je lah laptop tu apa semua, sebab dia nak main phone. So bila dia main phone, yang si Siti ni duduk atas katil. So Siti ni dia main phone apa semua. Lepas tu kau tahu tak, kat laptop kan bila kita tinggal lama-lama kan dia auto sleep, betul tak? So bila dah auto sleep, macam Siti ni macam biarlah main phone apa semua. So Siti pun dah pandang, okay, laptop dia dah auto sleep, dah sleep dah. Lepas tu dia pandang sekali lagi, tiba laptop dia on. Laptop dia on tu tak pelik, mungkin adalah apa-apa kan. Laptop on tu tak pelik, tapi dia punya anak panah yang mouse tu kau tahu kan, dia macam dah kejauh sikit dengan sebab diorang macam tulis. So mestilah bila kau tulis, kau punya anak panah tu dekat kau punya last tulisan. So dia punya anak panah tu dia macam makin jauh. Macam dia pelik lah. Tapi tentu dia macam dia macam fikir, dia terus bagi tahu si Laila ni. Dia bagi tahu si Laila ni, cakap, kenapa aku punya anak panah ni jauh gila bergerak. So yang si Siti ni pun si Laila ni pun bagi tahu dekat Siti, mungkin kau letak mouse kau dalam bag, ada tak off ke apa semua kan. Sebab dia just pakai mousepad punya ni, dia tak pakai mouse. So yang si Laila ni dia macam positifkan si Siti ni. Dia cakap, mungkin kau tergerak, mungkin mouse kau tak tutup ke apa semua, sebab mouse dia dalam bag. Bila dia ambil mouse dia dalam bag, off. Okay, itu tak seram lagi guys. Alright, so mungkin juga si Laila ni cakap, dia tu dia lag ke apa. Si Laila ni still positif ke Siti, tapi Siti pun cakap, okay, tak ada apa. So diorang pun malam tu diorang buat assignment sampai pukul 12 malam. And then si Laila dengan seorang lagi ni balik ke bilik masing-masing lah, sebab diorang buat tu dekat bilik Siti. Alright, malam tu diorang buat dekat bilik Siti. Lepas tu pada pukul 3 pagi guys, yang ni aku tahu benda ni betul ataupun rekaan semata-mata, tapi benda ni agak seram lah. Okay, alright, so aku akan cerita. So malam tu Siti ni dia tak ada orang cakap apa, roommate. Dia tak ada housemate, sebab diorang college yang macam satu bilik 2 orang. Dia bukan macam satu rumah ada bilik, tak ada. Dia asrama yang macam satu bilik 2 orang. So yang si Siti ni dia tak ada roommate. Jadi dia tinggal seorang dalam dia punya dorm tu lah kan. Dorm orang panggil. So yang si Siti ni nak jadikan cerita, malam tu dia tidur. Yang ni seram dah, aku tak nak cerita mengemang tu. Okay, yang si Siti ni bangun, dia dah off dia punya laptop apa semua. Lepas tu tiba tengah-tengah malam tu menyala. So dia fikir macam, mungkin aku just sleep je tadi kot. So bila masuk notification dia akan buka sini. So dia pun decide, okay, aku malam aku tak nak sleep, aku terus off. Dia terus off tau. Dia terus off apa semua. Tiba-tiba tu guys, bila laptop dah off guys, macam mana boleh buka balik? Yes, memang laptop tu buka balik guys. Buka balik lah masalahnya. So si Siti ni dah macam tak berani nak pergi kat laptop tu. So si Siti ni Si Siti ni guys, dia pun baring je, just baring. And then tutup selimut macam biasa kan. Kita kalau takut confirm tutup ni. Lepas tu kan, benda tu tak habis kat situ guys. Lepas tu nak jadikan cerita, dia bunyi something yang kat luar, iaitu suara perempuan menangis tu. Ya Allah, meremangnya. Alright, so bunyi perempuan menangis guys. Alright, so dia dah menangis dalam selimut tu guys. Kau bayangkan, kau malam-malam pukul 3 pagi, laptop kau buka sini. Lepas tu orang menangis bapak. Memang double kill lah sial kat situ. Itu tak apa lagi. Lepas tu bila suara tu dah diam, dekat pintu dia tu bunyi macam ada orang cakar apa semua. Ada orang cakar. Lepas tu dah jadi macam tu, dia makin menangis. And then mungkin dia penat sangat menangis malam tu. And then dia tertidur. Esok tu dia demam guys. And then dia cerita semua dekat Laila. Sebab cerita ni, yang cerita owner ni, owner ni yang cerita dekat aku ni adalah Laila. So Laila ni cerita pengalaman member dia, iaitu Siti tu lah. So
Esok tu Siti bagi tahu yang dia demam gila. And then selepas dia baik, dia cerita balik dekat Lela apa semua. Sejak kejadian tu, dia selalu ajak dia ajak Lela tidur dekat bilik dia lah. Sejak kejadian tu lah. Alright, so benda tu seram gila. Dia terus demam apa semua. Dia sampai decide untuk berhenti belajar sebab dia tak sanggup lagi nak duduk. Tapi disebabkan diorang dah last sem, diorang proceed lah. Kalau aku pun proceed lah, dah last sem kot, takkan nak berhenti pula kan. So itu je lah kisah yang kedua. Pendek je, tapi bagi aku kisah kedua ni lebih pendek tapi padat. Okay, seram lah cerita dia, seram. Alright, so pengajaran dia kat situ, aku tak tahu nak cakap apa. Pengajaran dia kau hati-hati lah kepada yang kepada student-student tu buat assignment. Hati-hati lah. Mungkin korang kena selalu standby Yasin. Macam zaman aku belajar dulu, mak aku suruh letak buku Yasin tu bawah bantal, sebelah bantal, supaya standby malam-malam. Sebab kadang malam-malam kita terjaga kan. So tu je lah orang cakap peringatan untuk student-student. Sediakan apa semua. Kalau senang-senang zaman dah maju sekarang ni, kau pasang je yang plug ada Al-Quran kan. Kau nak tidur je kau pasang. Nak tidur boleh ni kan. So guys, korang boleh komen lagi guys. Mana tahu korang ada. Senang cerita bukan komen lah. Korang boleh bagi cerita seram korang. Korang DM je aku. Buat je panjang-panjang. So aku akan ceritakan balik apa semua. Alright. So guys, korang komen untuk part 3. Sebab sekarang ni kita dah part 2. Korang boleh komen untuk part 3. Kalau korang minat dengan konten seram ni, korang just komen kat bawah. Okay guys, kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you.